Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, saya baru saja selesai kelas taklimat untuk Human Structure and Function. Hari ini saya akan berkongsi ataupun menyambung semula topik yang hendak disampaikan melalui video dengan menggunakan model. Dan model yang saya akan kongsikan hari ini adalah model blood vessels. Kita semua dah tahu yang terdapat 3 jenis utama blood vessel yang utama ataupun salur darah yang utama yang terdapat dalam tubuh badan manusia, iaitu salur darah arteri, salur darah vena dan juga salur darah capillary. Jadi hari ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk berbincang ataupun menyampaikan maklumat berkaitan dengan struktur salur darah manusia dengan menggunakan model blood vessels yang terdapat di makmal anatomi. Right. So, kita lihat gambar rajah yang saya kongsikan di sini. Jika kita lihat pada gambar rajah ataupun pada struktur model yang terdapat dalam makmal ini, dia hanya menyediakan 2 jenis salur darah, iaitu salur darah arteri yang berada di tengah-tengah ni dan salur darah vena yang berada di antara salur darah arteri. Okey. So kalau kita tengok salur darah arteri, strukturnya juga mempunyai 3 lapisan tunika ataupun tuniks. Begitu juga dengan vena, juga mempunyai 3 lapisan tuniks. Cuma lapisan tuniks yang terdapat di arteri lebih tebal dan terutama pada bahagian tunika medianya. Hal ini berlaku kerana kalau kita lihat dan kita tahu fungsi arteri, dia membawa darah yang mempunyai tekanan yang tinggi, kerana darah daripada jantung keluar akan masuk ke salur darah arteri terlebih dahulu sebelum dia berpindah ke bahagian salur darah capillary dan berkumpul ataupun mengumpul darah pula akan berkumpul masuk ke dalam salur darah vena. So kalau kita tengok terdapat 3 tunika daripada luar hingga ke dalam. Ada 3 bahagian tunika. Tunika yang paling dalam ni adalah tunika interna. Tunika interna ni adalah tunika yang terbina daripada squamous epithelium, dan kita tahu tunika interna ni dia bersambung dengan salur yang masuk ke dalam jantung kita, right? Ataupun salur endokardium, lapisan endokardium. So matlamat ataupun struktur begini membantu mengurangkan friction dan membolehkan darah mengalir dengan lancar ataupun mengurangkan halangan pada yang terdapat dalam salur darah bagi membolehkan darah mengalir dengan lancar. So lapisan yang kedua pula adalah lapisan otot, muscles. Okay, muscles basically, lapisan otot ni dikenali sebagai lapisan tunika media. Okay, tunika media ni adalah berbentuk sekular. Dia mengelilingi lapisan ataupun mengelilingi salur darah kita. So kalau kita tengok kat sini, nampak dia berbentuk sekular. Okay, dia berbentuk sekular. Dia punya susunan ototnya adalah berbentuk sekular. Hal ini bagi membantu constriction ataupun dilatation process of the blood vessel untuk maintain the blood pressure lah. Itu hal yang paling utama lah. Okay, right. Kalau kita tengok dekat sini pula, lapisan paling luar pula adalah lapisan tunika externa, dan dia adalah connective tissue terbina pada collagen fiber ataupun elastic fiber bagi membolehkan struktur salur darah ini berada dalam keadaan yang elastik dan boleh mengembang dan mature. So begitu juga kita lihat pada bahagian salur vena. Kalau kita lihat di salur vena ni, kita nampak memang struktur dia pun ataupun tunika, lapisan tunika dia sama, dia punya 3. Cuma ketebalannya sedikit berbeza ataupun banyak perbezaan dari segi ketebalan lah. Kalau kita tengok smooth muscle dia, otot
untuk semua fasa dia lebih tipis, ataupun di bahagian tunika media dia lebih tipis, right, terutama di bahagian tunika media. Dan biasanya dia lebih uh, lebih lebih apa orang kata, lebih kurang kurang ketebalan apa ni, dinding lapisan bahagian tunika media ni kurang berbanding dengan lapisan di arteri. Kalau tengok dalam bahagian dalam tunika interna, basically adalah squamous epithelium, sama saja yang kita dapat lihat dalam bahagian lapisan arteri. Tapi apa yang unik yang terdapat di vena yang nak dibincangkan, probably kita fokuskan pada bahagian, kalau kita tengok sebenarnya dekat bahagian okey, saya akan cuba ubah sedikit perubahan dia. Okey, kalau kita tengok gambaran jani semula, kita lihat, so di sini kita dapat lihat struktur ataupun ketebalan dinding arteri berbanding ketebalan dinding vena lah. Di sini membawa darah yang terdia oksigen dan membawa darah yang beroksigen, dan lumennya lebih kecil berbanding dengan lumen yang terdapat di vena. Dan apa yang menarik lagi, di vena terdapatnya injap, dia terdapatnya injap, kedua-dua vena ni yang kita tunjuk dalam model ni, dia mempunyai injap, dan matlamat injap ni adalah membolehkan darah mengalir pada satu arah. Apabila darah telah masuk ke bahagian yang lebih atas daripada arteri tadi masuk ke dalam kapilari, dan darah berkumpul ditolak masuk ke dalam bahagian yang lebih atas untuk masuk pulang ke dalam jantung, ataupun makin ke bawah untuk pulang ke dalam jantung, gantung kepada kedudukan sama ada kedudukan organ tersebut daripada superior ataupun inferior. So kita tengok dia punya injap ni akan menghalang daripada backflow of the blood lah, daripada darah tu mengalir semula ke bawah. Okay, right. So kalau kita tengok kat sini, bila, dan ini tujuan dia untuk mengekalkan tekanan darah, supaya darah dapat ditolak masuk dan darah yang mencukupi dapat pulang semula ke dalam jantung. Kerana kita tahu fungsi vena adalah mengembalikan darah kembali ke dalam jantung, manakala fungsi arteri adalah untuk menolak keluar darah ke dalam jantung. Okay. Keluar daripada jantung. Okay, seterusnya. Okay, yang terakhir sekali saya akan kongsikan adalah perbezaan antara, ada jadual yang saya dapat kongsikan adalah perbezaan antara arteri, vena dan capillaries. So soalan kerap keluar berkaitan dengan topik, berkaitan dengan blood vessels, dan biasanya dia akan tanya perbezaan antara arteri dan vena lah. Sebab itu adalah mempunyai struktur yang lebih ketara untuk dibincangkan. So tapi tak mustahil boleh juga dikeluar antara arteri dan juga capillaries. So dari segi fungsinya terdapat perbezaan. Kita tahu arteri membawa darah keluar daripada jantung, membawa darah daripada jantung keluar pergi ke seluruh anggota badan, manakala vena pula adalah salur darah yang membawa darah daripada seluruh anggota badan masuk ke dalam jantung semula. Manakala capillaries pula adalah in between, di antara arteri dan venas. Kita tahu dia adalah salur darah yang tipis yang berada dalam tisu-tisu organ bagi membolehkan proses pertukaran substans dan juga gas, oksigen dan karbon dioksida di antara tisu dan juga darah. So itu adalah antara perbezaan fungsi antara arteri, vena dan juga capillary. Seterusnya adalah berkaitan dengan pressure. Pressure pula, kalau kita tengok di arteri jauh lebih tinggi berbanding dengan vena. Biasanya vena mempunyai tekanan lebih rendah ataupun pressure yang lebih rendah. Darahnya dalam vena pressure-nya lebih rendah berbanding dengan arteri. Begitu juga dengan capillary, mempunyai tekanan yang lebih rendah daripada arteri. Seterusnya lumen diameter. Kita tahu lumen diameter dalam arteri a bit narrow ataupun lebih kecil berbanding dengan vein ataupun vena yang lebih besar. Matlamat dia adalah untuk kenapa salur lumen di dalam salur arteri lebih kecil adalah untuk mengekalkan tekanan supaya membolehkan darah tu sampai ke seluruh anggota badan kita. Manakala di vein dia besar bagi membantu untuk mengumpulkan darah, lebih banyak darah dapat dikumpulkan dalam salur darah tersebut untuk disampaikan ke dalam jantung. Then the next one, thickness. Kita tahu perbezaan thickness, arteri mempunyai ketebalan yang lebih berbanding dengan vena. Okay, manakala capillaries memang extremely thin lah, okay, ataupun lebih tipis.
Dan wall layers, kita tahu wall layers arteries terdapat 3, tunika adventitia, lapisan paling luar ataupun tunika eksternal, kemudian tunika media, dan last sekali dia bahagian dalam sekali adalah tunika intima ataupun interna. Okay, alright. So bagi veins juga sama, punya 3 lapisan tunik ataupun tunika, manakala capillary punya 1 saja lapisan tunika, iaitu tunika interna ataupun tunika intima. Alright, so the next one is regarding the muscles and elastic fibers. Kita tahu large amount of muscles dan elastic fibers di arteries untuk mengekalkan ataupun untuk mengawal selia tekanan darah dalam saluran darah bagi memastikan darah dapat sampai ke seluruh anggota badan. Manakala veins pula ada tetapi very small amounts, tipis, lebih tipis berbanding dengan arteri. Manakala capillary memang tidak mempunyai muscle, dia lebih kepada lapisan epithelium sahaja. Squamous epithelium. Manakala valves pula, kalau kita tengok di arteries tidak ada valves, begitu juga dengan capillaries, tapi valves terdapat di veins bagi memastikan tidak berlaku backflow of blood semasa pengumpulan darah untuk dibawa masuk ke dalam jantung. So rasanya cukup sampai di situ hari ini, dan saya harapkan lecture yang disampaikan ini dapat memberikan manfaat kepada anda semua dan dapat memahami topik ini dengan lebih baik. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.